Okey, Assalamualaikum. Pagi. Okey, Alhamdulillah, syukur hari ini kita masih lagi sihat, ceria dan gembira. Okey, sebelum kita mulakan majlis, boleh dengar ke suara saya? Kalau boleh dengar, tekan satu. Okey, Masya Allah. Okey, terima kasih bagi respon. Okey. So, malam ni kita nak mulakan majlis kita dulu dengan umul kitab Al-Fatihah. Semoga majlis kita dipermudahkan dan mendapat keberkatan insya-Allah. Okey. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ya. Okay, amin, ya Rabbal Alamin. Okay, Rabbi Sadri wa Yasir li Amri wa Ahlul Uqdatan min Lisani yafqahu qawli. Okay, tanpa saya melengahkan masa saya, kita dah ada berapa orang? Okay, tanpa melengahkan masa, saya perkenalkan diri saya. Okay, saya Aisyah Rabiah binti Halim. Okay, ada yang panggil Aisyah ataupun Aira. Berasal dari Kuantan, Pahang, tapi sekarang menetap di Kota Tinggi, Johor. Okay, saya join Forever bulan 5 tahun ni. Alhamdulillah, bulan 6 dah supervisor. So, saya sebagai supervisor direct bawah MDM Rawani Razali dan kami menetap sama di Johor. Okay, syukur Alhamdulillah. Okay, sebelum saya perkenalkan speaker hebat kita malam ni, pastikan anda semua telah senyapkan atau mutekan audio, sediakan pen dan buku nota, dan pakaian mesti sesuai jika anda buka video. Okey? Okey. Okey, semua dah ready nak dengar sharing speaker kita malam ni? Okey. Sudah ready, tekan 933. Okey. Thank you semua. Hai, okey. Okay, thank you semua. Okay, saya bacakan sedikit up kita punya speaker hebat malam ni iaitu MDM Rawani Razali. Okay, MDM Rawani Razali merupakan pemegang ijazah sarjana muda kejuruteraan kimia dari Universiti Teknologi Petronas. Beliau pernah bekerja sebagai jurutera di industri kejuruteraan pelantar minyak selama 14 tahun. Masya Allah, lama. Tahun 2016, MDM Rawani sekeluarga telah diuji dengan anak keduanya didiagnos dengan penyakit kanser darah atau leukemia. Dan beliau terpaksa berhenti kerja dan hilang gaji 5 angka. Beliau mencari suplemen untuk anaknya. Alhamdulillah dipertemukan dengan Forever Living. Beliau mula berbisnes Forever sambil Masya Allah, hebat. Alhamdulillah anaknya sudah bebas kanser sejak 2018 dan MDM Rawani telah mencapai kejayaan yang tak pernah disangka iaitu yang pertama beliau mendapat local incentive trip ke Bangkok dan Sydney. Yang kedua dapat 4 kali Eagle Manager ke Dallas, Bahamas, US dan Mexico. Yang ketiga dapat F2D level 3. Wow. Yang keempat 1.5K and 2.5K global rally. Yang kelima 3 kali CBM Abu Dhabi dan Bali. Yang keenam, okey, wow, banyak. 3 kali solid manager naik ke LCM, PCM dan terbaru diiktiraf sebagai $1 million mentor MDM DBO International Group. Bukan tu je tau. MDM Rawani dan suaminya, MDM Samsudin, juga diiktiraf sebagai Successful Trooper in Malaysia oleh British Media dari United Kingdom. Wow. Cukup hebat kita punya speaker malam ni. Okay. Sekarang saya mengalu-alukan MDM Rawani untuk pembentangannya. Dipersilakan.
Okey, terima kasih MC kita. Okey, Supervisor Aisyatul Rabiah Halim. Comel je kan? Okey, so bagi Kak Wani love untuk MC. Kan? Ha. Bagi Kak Wani love untuk MC kita yang comel hari ni. Dia baru join 2 bulan tau. BO International, Masya Allah. Dah supervisor dah. Nampak tu dapat banyak love. Thank you so much. Dan Assalamualaikum dan Waalaikumsalam kepada semua yang bagi salam dekat Kak Wani tadi. Syukur sangat-sangat. Malam ni Kak Wani dapat berjumpa dengan korang semua. Okay. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ida nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Dah tahu dah Kak Wani nak share tentang apa malam ni? Tu dia tajuk dia. Salah. Ni tajuk dia. Okay, nutrisi tentang nutrisi untuk pesakit kanser dan juga untuk mempertahankan diri daripada terhidap dengan kanser. Kak Wani tak tahu siapa yang join Zoom malam ni, mungkin semua dah forever living atau ada yang belum join forever, mungkin ada yang sedang diuji dengan kanser, ya. Mungkin ada di antara you all yang orang-orang tersayang diuji dengan kanser. Jadi sebelum Kak Ni mulakan sharing, Kak Ni nak minta maaf banyak-banyak kalau ada apa-apa yang Kak Ni share ni, pengalaman Kak Wani ni, pengetahuan Kak Wani ni, ya, kalau ada boleh tersentuh hati ke, ya, Kak Ni minta maaf sangat-sangat. Ya, tapi ketahuilah sesungguhnya Kak Wani share ni semata-mata nak bagi awareness, nak bagi kesedaran kepada ramai orang di luar sana yang belum ada pengetahuan tentang tentang nutrisi untuk untuk prevention daripada kanser dan untuk melawan kanser. Nak kata melawan kanser tu, nanti Kak ni terangkan, Kak ni punya slides nanti. Kak ni harap korang faham, ya, sebenarnya nutrisi adalah untuk apa. Okey, betul-betul nak tahu ke? Siapa yang betul-betul nak tahu tentang nutrisi untuk kanser, boleh bagi Kak Wani 9. Memang betul-betul nak tahu ke? Banyak tak? 9. Okey, 9. Okey. Terima kasih banyak-banyak. Alright, so Kak Wani nak share sekarang. Share sound. Okey. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. So, Kak Wani nak share, inilah dia. Kenapa Kak Wani berani dan kenapa Kak Wani boleh bercakap tentang nutrisi berkenaan kanser adalah kerana anak Kak Wani sendiri, ya, yang pernah menghadap kanser tahun 2016. Inilah dia, Syauqi nama dia, tahun 2016. Ni ialah bukti dia kena kanser, kan. Dah hilang dah rambut, kulit terbakar, nampak kesan-kesan terbakar kat leher dia, kan. Inilah gambar yang tak ada banyak gambar pun dekat hospital. Adalah dalam tiga gambar kot macam tu, sebab memang tak nak ambil gambar. Ini pun ambil gambar sebab masa ni dah nak balik keluar daripada ward, dah gembira sangat. Sebab dah lama sangat duduk ward. Okey, dah gembira sangat. Jadi 2016, Januari 2016 sampailah ke Jun 2018. Okey, 1 tahun intensif kemoterapi dan 1 tahun setengah lagi maintenance kemoterapi. Jadi 2 tahun setengah lah kita orang ni menghadap hospital, ulang-alik hospital, ya, berjuang untuk bebaskan diri daripada kanser. Okey, ni antara momen yang Kak Wani sangat terharulah, okey. Sebab masa ni tengah tunggu Syauqi nak kemo, kan. Dah ambil darah, nak kemo, lepas tu sambil menjaga dia dekat hospital ni lah Kak Wani buat kerja-kerja business forever. Kak Wani bermula buat business forever pada bulan Mei 2016.
Kak Wani join Forever bulan hujung bulan Mac 2016. Asalnya Kak Wani join Forever ni sebab Kak Wani nak beli aloe vera kerana ada masalah sembelit. Sebab kita jaga orang tak sihat ni dengan kita sekali tak sihat tau. Jadi dengan kepenatan lah, dengan apalah semua kan, stres lah apa kan, jadi dia boleh juga menyebabkan kita ni yang menjaga orang tak sihat ni, yang kita pun tak sihat. Siapa pernah ada pengalaman macam tu? Jadi kau ni nak beli untuk masalah sembelit. Alhamdulillah. Bila Kak Wani study tentang Forever Living ni, rupanya dia sangat-sangat bagus untuk pesakit kanser. Okay, so ini juga Kak Wani tahun 2017, Kak Wani menunjukkan yang dalam keadaan menjaga dan mengulang-alik hospital bersama anak yang belum disahkan bebas kanser pun, Kak Wani dah buat bisnes Forever ni ya sambil quality time. Orang kata sambil quality time dengan anak-anak. Sebabnya dah tak boleh pergi kerja kan. Dah kena berhenti kerja, jadi kita buat bisnes lah. Jadi Alhamdulillah kami menemui kegembiraan ya semasa buat bisnes Forever. Sebab anda rasa 2 tahun setengah menghadap ward cancer, adakah sesuatu yang menyeronokkan? Tidak. Betul tak? Adakah sesuatu yang menyeronokkan? Ada sesuatu yang untuk dibanggakan? Tidak, kan? Jadi kami perlu mencari sesuatu aktiviti yang boleh membuatkan kami tak fikir sangat tentang apa cabaran yang kami tengah hadap. Jadi syukur Alhamdulillah Allah bagi Forever ni. Okay, so bila Syauqi dah habis kemoterapi 2018, ya, Kak Wani tetap lagi meneruskan buat bisnes Forever ni. Dan masa tu Kak Wani fikir, Kak Wani punya big why buat Forever ni adalah kerana ya Allah, aku tolong orang lain sihat dengan Forever, kau bagilah anak aku sihat panjang umur. Kak Wani punya big why itu masa tu lah sampai sekarang lah. Okay, dan Alhamdulillah Syauqi dah selepas 2018 tu dia dah sihat sepenuhnya. Ya, bila cek darah pun memang bebas sepenuhnya daripada kanser. Sampailah Alhamdulillah, okay, insyaAllah sampai bila-bila. And then ini 2019, Syauqi dah pergi US, ya. Masa tu Kak Wani dapat insentif Eagle Manager ke Dallas dan masa tu Forever bawa masuk kilang Forever. Dan semasa yang ajaibnya, masa Kak Wani menjaga Syauqi ni dekat hospital kan, sambil-sambil tu berangan kan, bestnya kan, nanti dah Syauqi dah sihat, nak buat bisnes Forever ni, sampai dapat pergi percutian percuma, dapat pergi masuk kilang, nanti Syauqi masuk kilang Forever, berdiri depan botol aloe vera. Macam ni lah Kak ni bayangkan dia tau. Lepas tu Alhamdulillah jadi realiti lah benda tu 2019. Macam ya Allah memang best sangat-sangat. Jadi Kak ni teruskan Forever sampai sekarang. Dan Syauqi ni pula seorang yang suka travel. Dia memang suka naik kapal terbang, dia suka pergi luar negara sebab dia dah rasa benda tu daripada dia kecil kan. Dari sebelum dia kena kanser pun dia dah pergi luar negara. Jadi bila dia kena kanser tu, masa duduk kat katil hospital tu, dia duk cakap, bestnya Mami kalau dapat pergi sana, bestnya Mami dapat pergi sini kan. Kita ni duk dengar, bagusnya kanak-kanak ni, bila dia, walaupun dia kena kanser, dia tak tahu sangat tau kanser tu macam sesuatu yang dahsyat. Betul tak? Dia tak fikir sangat dan dia memanglah dia tak fikir apa jadi kat dia kan. Kalau dia tak ada apa jadi kat dia ke, dia tak perlu fikir family apa semua, dia tak fikir. Jadi dia gembira saja. Itulah satu benda yang sangat penting kepada pesakit kanser. You kena positif sangat-sangat. Kena gembira. Tapi Kak Wani tak boleh nak salahkan pesakit kanser. Bukan nak salahkan, tak bolehlah nak cakap macam tu kat pesakit kanser sebab memang lagi-lagi yang dewasa, memang banyaklah benda nak fikir, betul tak? Bila dah kena kanser, mestilah banyak benda yang kita fikir kan, family kita, pekerjaan kita kan, anak-anak kita macam mana, okay? Betul, memang tak boleh nak paksa pesakit kanser ni untuk positif, tapi kena cuba sebab ada yang boleh, ya. Kalau tak boleh, it's okay, kita ada je cara untuk menenangkan hati, ada je cara untuk positif, ada caranya. Kena duduk dengan orang-orang yang positif. InsyaAllah kita akan positif. Okay, Kak Wani memang semasa berada dalam perjuangan melawan kanser ni, Kak Wani tidak bersama dengan orang yang
orang yang tak positif. Kak Wani memang menjauhkan diri daripada yang tak positif. Dan Kak Wani pun belajar untuk sentiasa berada dalam keadaan yang positif. Okay. Alright, so Alhamdulillah Syauqi sekarang adalah pelajar tingkatan 4 sekolah tahfiz. Memang daripada dia darjah 1 tu dia sekolah tahfiz. Ya, jadi sekarang dah tingkatan 4 Alhamdulillah. Okey, dah besar panjang dah dia. Okey. Dan sesungguhnya memang berkat daripada doa kawan-kawan Kak Wani juga kan, ada yang pergi Mekah kan, pergi umrah apa semua pun nampak doakan dia. Jadi Kak Wani syukur sangat-sangatlah bila ada ramai orang yang mendoakan kesembuhan Syauqi ni. Okey. Dan Kak Wani pun tak share pun pasal Syauqi ni kena kanser sampai dia habis kemo dah setahun lebih tu, baru Kak Wani bagi tahu dekat baru kau ni bagi cerita dekat Facebook ke apa ke. Kalau tak cuma kawan-kawan terdekat je yang tahu. Kawan-kawan forever tahulah macam tu. Sebab Kak Wani tak nak mengundang simpati orang ke apa, tak nak. Kak Wani just nak orang nampak kita orang happy je. Alright. So apakah aktiviti Syauqi selepas dah sihat walafiat tu kan? Dia memang banyak berjalan. So dia dah sampai dekat US. Kak Wani pun buat business forever ni betul-betul sampaikan dapat free international travel dengan forever. So boleh bawa anak-anak ni pergi New York dengan Dallas. Ya, yang bestnya dengan forever dapat makan sedap-sedap percuma. Lepas tu PKP 2 tahun tak dapat keluar. Walaupun dapat achieve insentif luar negara tapi tak dapat keluar negara kan. Jadi forever bayar duit lah. Jadi masa PKP Alhamdulillah dapat banyak duit daripada forever. Okay, izinkan Kak Wani nak share sikit lah tentang motivasi bisnes dan motivasi kehidupan. Boleh tak? Sebelum ni pergi kepada topik nutrisi untuk kanser. Boleh kan, bagi motivasi sikit lah kan. Kita ni dalam dunia sekarang ni kurang sangat berjumpa dengan orang-orang yang bagi motivasi kan. real story ya, real story. Okay, so yang ni Syauqi dapat pergi Abu Dhabi. Memang best gila-gila pergi Abu Dhabi ni. Ya Allah, puas hati sangat-sangat. Ya, terima kasih yang bagi boleh-boleh tu. Terima kasih. Okay, so memang dia suka jalan, dia suka dia sangat Syauqi ni dia sangat pandai berinteraksi jugalah. Dan dia pun dekat forever orang forever jumpa dia mesti nak bergambar lah dengan dia. Dia macam artis sikit lah dekat forever ni. Itulah kan, jadi dia seronok lah, dia sangat seronok dengan forever. Okay, yang ni itu bulan Mei 2022. Lepas tu bulan Jun 2022 sebab 2020-2021 tak dapat berjalan. Jadi kita orang pun belasah 10 negara 2022 ni kan, sampai ke Europe lah. So bulan Jun tu pergi Europe pula kan. Memang dia sangat-sangat gembira orangnya. Dia dia suka tengok negara orang kan. Dia appreciate lah kita bawa dia travel tu. Okay, dan dia memang sentiasa tanya Kak Wani, dah settle ke CBM? Dah siap ke CBM? Dah siap ke global dah dapat ke pergi kalau dia tahu tahun ni pergi mana kan? Contoh dah siap ke nak pergi Mexico tu? Dah siap ke? Dia suka tahu, suka ambil tahu, okay? So yang terbaru April 2023 masa Minggu Raya, yang baru-baru April ni tahun ni dapat pergi Global Rally Bali Indonesia. Ya Allah, memang dia gembira sangat-sangat lah. Okay, satu family pergi, dapat pula jemputan perkahwinan daripada $1 million mentor Lee, Pofan dan Tiffany. Okay, thank you sangat-sangat jemput kita orang, tengok Syauqi dia makan kan. Dia memang suka makan, budak lelaki kan, memang suka makan, dapat makan sedap-sedap. Ni dia makan itik goreng. Bebek. Dekat Bali panggil bebek. Bebek. Okay. So seronok sangat forever bawa duduk dekat hotel yang sangat lumayan dekat Nusa Dua ya. Kita orang dapat duduk situ satu family lah dengan forever satu dunia. Jadi sangat-sangat best lah. Okay, jadi Kak Wani nak cerita, nak bagi tahu yang Syauqi ni kan menjadi Kak Wani punya big why lah untuk buat business forever ni dengan begitu gembira dan bersungguh-sungguh.
Okey, beliau disahkan kanser darah atau leukemia jenis acute lymphoblastic leukemia, ALL. Okey, pada usia 9 tahun. Ada lagi satu jenis leukemia iaitu AML, acute myeloid leukemia. Untuk kanak-kanak lah biasa acute. Kanak-kanak ni biasa dia guna perkataan acute sebab dia memang tiba-tiba saja. Okey, boleh berlaku dengan mendadak. Beliau terpaksa menjalani rawatan kemoterapi intensif ya, dan maintenance 28 cycle lah macam tu. Seingat Kak Wani lah, dalam 26 ke 28 cycle macam tu. Okey, bermula dari Januari 2016 hingga Disember 2016 dan meneruskan kemoterapi maintenance bulanan dari Januari 2017 hingga Jun 2018. 18 bulan. Maknanya kita orang ni berapa bulan tau? 30 bulan berjuang. Okey, berjuang dengan kemoterapi ya. Masya Allah, satu pengalaman yang kita dah kalau boleh tak nak ingat lagi. Kalau boleh tak nak ingat lagi sebab sangat-sangat menyedihkan dan kasihan lah. Okey, dan dah mengambil suplemen Forever Living sejak April 2016 sehinggalah sekarang. Setiap hari. Kau ni cakap terus terang je Kau ni cakap terus terang je. Buat apa kau ni nak simpan-simpan, betul tak? Sebab kau ni nak bagi tahu, nak niat nak tolong ramai pesakit kanser supaya lebih sihat menghadap lebih sihat walaupun kena menghadap kemoterapi. Kemoterapi jangan tinggal lah. Kawan ni tidak menolak kemoterapi, kawan ni teruskan. Okey, tapi kita kena tahu suplemen apa yang kita nak ambil. Okey, dan sekarang berusia 16 tahun, sihat, dan sejak habis kemoterapi tu 2018 tu tidak pernah ke mana-mana hospital atau klinik. Okey, memang tak pernah pergi mana-mana hospital dan klinik lagi dah lepas tu. Okey, dan beliau suka melancong dan makan. Itulah yang menjadi big why. Okey, Mami untuk melakukan forever business ni sampai mendapat banyak insentif. Okey. So, nak berjaya dalam bisnes, nak berjaya dalam apa pun memang kena ada big why. Okay, so syukur Alhamdulillah. Banyaklah big why kau ni, banyak. Bukanlah dia saja tapi banyak lagi. Masya Allah. Okay, ni antara pencapaian Kak Wan ni. Kak Wan ni nak bagi tahu walaupun sedang menghadap menghadap lawatan hospital pada tahun 2016, 2017, 2018. Tapi awal 2018 tu Kak Wani dah dapat naik manager dah. Dah dapat income dah dekat Forever ni. Lepas tu Kak Wani 2018 tu dah berjaya dah dapat international travel. Maknanya sebenarnya boleh kalau kita betul-betul nak kan, memang boleh buat. Walaupun sedang berurusan dengan macam-macam urusan lah. Okay, and then dan Kak Wani pun ada anak kecil masa tu. Adik Syauqi tu masa tu baru umur 2 tahun. Kan? Naik 3 tahun, 4 tahun. Maknanya menguruskan anak kecil, menguruskan anak yang kena ulang-alik hospital. Lepas tu mengurus, dan Syauqi ni pula dia bukannya pergi hospital tu lala-lala gitu. Tak. Nanti dia menghadap side effect daripada kemoterapi tu sangat menyedihkan. Okay? Jadi bukanlah satu yang simple orang kata ya, dan nak menghadap emosi lagi. Nanti bila pergi ward cancer tu tengok mana budak ni dah tak ada dah. Okey, nanti minggu depan budak katil sana pula dah tak ada dah. Nanti minggu depan yang hari tu baru jumpa 2 minggu lepas dah tak ada dah. Okey, tak mudah nak menghadap benda tu. Tapi kita terpaksa hadap lah, Allah bagi kita yang tu kan. Alright, so Kak Wani pun dah dapat macam-macam achievement, termasuklah achievement di BO International, sampaikan dapat pengiktirafan yang tidak disangka-sangka iaitu daripada British Media Successful People in Malaysia, dan yang terbaru $1 Million Mentor kerana mencapai untung 1 juta dalam masa 1 tahun ke 5 tahun. Macam tu, Masya Allah. Buat sebab big why, terdapat untung 1 juta lebih pula. Masya Allah. So boleh je sebenarnya sebab kita ada sistem. Sebab di BO International ni kita ada sistem yang sangat membantu kita untuk buat bisnes ni dengan menggunakan 1 jari pun boleh. Dengan membuat bisnes ni sambil baring pun boleh. Bukannya tak boleh, boleh. Okey, kena belajar lah. Okey, so yang ni
Successful people in Malaysia ni tadi memang tak disangka Kak Wani dengan suami kan, Abang Soden, dua-dua masuk dalam ensiklopedia Successful people in Malaysia ni bersama-sama dengan Sifu, Dato' Dr. Desmond Kong, Datin Simu Grace ya, dan semua juga million dollar mentor di BO International yang lain. Okey, termasuk juga ada kan kisah Syauqi ni di pentas dunia semasa di Eagle Manager Retreat Cancun. Ya, di Mexico. Tapi masa pergi Mexico ni Syauqi dan kakak dia, adik dia tak dapat ikut lah. Masa tu diorang ada exam dan Mexico dengan US pun macam agak jauh juga perjalanan dia kan. Jadi Kak ni tak dapat bawa diorang lah. Tapi cerita dia dah sampai ke satu dunia forever. Itulah Kak Wani nak tekankan sangat-sangat. Kalau kita ni apa pun yang sedang kita hadap sekarang, ya, semua orang dia merasakan apa yang dia tengah hadap adalah sesuatu yang berat. Ini normal pada sesiapa pun. Ada yang maybe dia kena kencing manis pun dia rasa berat dah. Ada yang kena kanser memang dah berat lah. Ada yang cuma kena, bukan cuma lah kan. Ada yang kena migraine pun dia rasa dah berat dah lah ujian dia tu kan. Semua orang rasa macam ujian dia berat. Faham? Betul tak? Kan? Tapi itulah sebenarnya kita memang kena ubahlah diri kita, mindset kita, ya, emosi kita ni, kerana sesungguhnya Allah dah cakap fa inna ma'al usri yusra. Okey, oleh itu maka tetapkanlah kepercayaanmu. Okey, bahawa sesungguhnya tiap-tiap kesukaran disertai kemudahan. Kalau kita percaya ni betul-betul, kita akan tersenyum saja. Kita akan gembira saja melihat melihat akaun pahala kita. Akaun pahala nampak. Akaun bank nampak kan. Tapi akaun pahala kita tak nampak. Akaun sabar kita. Akaun pahala sabar kita tu tak nampak. Tiap-tiap hari bertambah, naik angka dia. Kan? Dah berbilion dah kita tak nampak benda tu. Okey? Dan inna ma'al usri yusra. Sekali lagi ditegaskan bahawa sesungguhnya tiap-tiap kesukaran disertai dengan kemudahan. So kenalah positif lah. Bersangka baik dengan Allah nombor satu yang itu. Jadi gembiralah. Gembira dan berusaha. Okey, lapang dada, lapang hati. Okey, ini especially kalau dia cakap pasal pesakit kanser ni lah. Dia mudah sangat tersentuh hati kan. Kadang orang share pasal suplemen pun dah marah. Betul tak? Siapa sini ada jumpa pesakit kanser, bila kita share pasal suplemen, dia marah kita balik. Ada tak? Ada tak backing? Backing ada kan? Kesian orang-orang forever ni. Wahai dia tahu cerita ada ramai orang-orang forever yang asalnya pesakit kanser dah sembuh. Alhamdulillah. Dah sembuh lebih cepat daripada yang doktor jangka. Ya, banyak testimoni. Bukan tak banyak. Banyak. Ini yang betul-betul amalkanlah. Tapi ada juga yang ambil produk forever, lepas tu dia tak betul-betul amalkan. Lepas tu dia kata, tak adalah, tak menjadilah, mana boleh, makin teruk adalah, dia cakap. Yang ni bila orang ni bila dah keluar perkataan macam tu, kita pun tahulah perangai dia macam mana kan. Ni bagi 1 tong aloe vera pun memang tak boleh baik ya. Tak boleh. Kan, kita sedang diuji, kena baik-baik lah, cakap baik-baik. Orang share, orang kesian ke, orang apa, orang share je. Okey, janganlah pergi belasah pula orang tu. Lepas tu sendiri yang menolak. Allah dah tunjuk jalan untuk sembuh, kita menolak. Kawan ni dulu orang, memang bila ada kawan-kawan tahu pasal anak kena kanser, memang dia orang share. Cuba yang ni lah. Kawan ni terima je semua. Kawan ni akan study. Okey, terima kasih share. Saya study dulu ya. Saya baca. Sampaikan dia orang suruh bagi kunyit putih. Kunyit putih ke apa. Kawan ni siap tanam pokok kunyit tu, tahu tak? Sebab nak bagi kan. Lepas tu durian Belanda lah apa. Bagi study. Kau ni baca. Cari maklumat. Study. Okey. Bukan. Tak adalah kita nak bash ke. Nak skeptical dengan orang-orang share pasal suplemen ni. Okey. Orang tu share sebab dia ada ilmu. Jadi kita terimalah. Faham? Okey. So, hardships always turn ordinary people to extraordinary destiny. Kita tak tahu mungkin
anda adalah seperti CBM Kak Syida Cik. Kak Syida Cik dulu kanser usus kan. Alhamdulillah dah sembuh sepenuhnya, buat business forever, jadi jutawan juga, jadi jutawan. Lepas tu lagi ada lagi Allah Akbar siapa? Itulah yang kau ni kenal lah. Itu Kak Syida Cik kan, CBM Kak Syida Cik tu antara Kak Wani punya apa nak kata inspirasi lah. Aku kena bantu anak aku. Kalau Kak Syida Cik boleh sembuh, anak aku pun mesti boleh punya. Macam tu. Okay, so just nak bagi tahu World Cancer Day lah February 4. Okay, we can fight cancer. We can fight. Tapi macam mana nak fight? So kau ni nak just share. Okay, cancer ni apa? Cancer ni adalah sel-sel badan normal. Okay, dia macam ni. Sel-sel badan yang normal dia akan tumbuh. Okay, dia akan membahagi dan dia akan mati dengan teratur. Okay, pada awal-awal kehidupan seseorang, sel-sel normal ni dia membahagi dengan cepat. Okay. Lepas tu bila dah dewasa, kebanyakan bahagian badan membahagi hanya untuk menggantikan sel-sel yang usang atau dah mati dan untuk memperbaiki kalau ada kecederaan. Itu kerja sel kita. Okay, tapi kanser ni berlaku apabila sel-sel tidak normal dalam badan mula berkembang di luar kawalan. Daripada mati, mereka mengatasi sel-sel normal dan terus membentuk sel-sel baru yang tidak normal. Okay? Dan kenapa sel-sel ni dia jadi tak normal? Kenapa dia bertumbuh di luar kawalan? Kerana kerosakan DNA kepada DNA tu. Okay? Ada sebab lah kenapa rosak DNA. Inilah punca dia. Inilah punca kanser. Okay? So apabila benda ni meningkat, dia akan membentuk ketulan atau tumor ya, dan merebak ke bahagian lain dan metastasis ni lah. Nak sebut pun tak berapa pandai. Okay, faham So punca dia ada pada kerosakan sel DNA. Ini just nak share lah kanser statistik dekat Malaysia ni kan. Tapi tahun 2020 lah, yang terbaru belum jumpa lagi. Okay. Iaitu 48,000 cases. Di dalam 48,000. Banyak tak? 48,000 dalam tahun 2020 dan predicted double by 2040. Macam mana boleh jadi double ni? Macam mana boleh jadi double by 2040? Diorang dah predict dah double. Jadi dekat 100,000 setahun. Allahu Akbar. Kalau kita tak buat apa-apa daripada sekarang, takut-takut kita yang masuk dalam statistik tu. Betul tak? Tak nak lah, betul tak? Okay, kita boleh prevent, kita boleh fight. Okay? So, ada sebab-sebab dia lah. Kenapa boleh jadi cancer. Nanti kau ni share. Okay, ni number of cases. Dan di Malaysia yang paling banyak breast cancer. Paling ramai. Kemudian colorectal. Kemudian lung. Lung. Kenapa lung? Lung nombor 3. Kenapa? Kan faham-faham je lah. Banyak yang tak berhenti, merokok lagi lah apa semua kan. Dan juga sekunder lah. Ni nasofaring ya. Ini apa tu? Hati. Kanser hati ya. Dan ni others lah. Nampak? Penduduk Malaysia 32 juta orang. Okey, dan dalam 32 juta tu ada berapa total ni? 48,000 ni lah tadi yang kena kanser. Itu tahun 2020 lah. Tapi dia predik semakin menaik. Okey, ni kalau daripada lelaki lah pula. Lelaki lah yang banyak dekat lung cancer, colorectal dan prostat. Lepas tu perempuan banyak dekat breast, dekat usus colorectal, bahagian perhadaman dan ovari. Okay, so 5 kanser yang paling kerap lah di kalangan lelaki dan perempuan. Yang ni lah dia tadi. Okay, lung, paru-paru kan, colorectal, prostat, nasofaring, liver. Okay, boleh baca lah. Yang di kalangan kanak-kanak apa? Most frequent di kalangan kanak-kanak ialah leukemia, kanser darah, kanser otak dan kanser nervous system. Macam ni lah. Ni memang ambil daripada data ni lah. World Health Organization ni. Bukan Kak Wani yang tulis saja-saja, bukan.
Okay, 31.1%. Leukemia is the most common cancer among children. Daripada newborn ke 14 tahun. Tu sebab. Ya, tu sebab baby pun banyak dekat ward cancer. Okay. So, kau ni nak menjawab, kau ni nak bagi awareness hari ni berdasarkan soalan-soalan yang Kak Wani selalu ditanya. Okay tak? Okay, sebab ramai orang suka tanya Kak Wani soalan-soalan. Jadi Kak Wani jawab hari ni supaya lepas ni korang tak payah pergi cari Kak Wani. Korang boleh tengok balik video ni dan korang boleh dapat jawapan sendiri. Okay, boleh? Okay, faham ke? So far faham ke semua? Faham ke? Oh best, terima kasih Najah, Syafiq, jelas. Okay. Oh Sarini hebat. Oh amin, amin. Terima kasih. Okay, ini adalah soalan-soalan yang biasa kau ni dapat daripada orang yang belum ahli dan kepada orang yang dah ahli. Okay, daripada start-line semualah. Okay, korang sukalah PM Kak Wani kan? Okay, jadi kau ni jawab semua sekarang. Okay, bagaimana tahu anak anda menghidapi kanser? Korang tahu tak? Ini adalah soalan yang kerap Kak Wani dapat. Macam mana? Kak Wani tahu anak Kak Wani kena kanser? Betul tak? Okey, sebenarnya Kak Wani tak tahu dan Kak Wani sebenarnya 3 bulan sebelum Syauqi disahkan menghidap demam atau peluh terutamanya waktu malam. Tiba-tiba nanti okey. Tapi itulah tak berpanjang je ke? Ya, pun tak ambil tahu. Okey, dalam masa 1 hari pun dia okey, kemudian demam tu datang lagi, okey? Kemudian dia lesu, dia penat. Biasanya dia balik sekolah dia tak pernah tidur, dia main. Tapi sejak yang 3 bulan tu dia balik sekolah aja dia nak kata dia nak tidur. Kau rasa pelik tak? Kan budak yang aktif, dia sangat aktif tau. Ya, sangat aktif, sihat badan dia. Tiba-tiba dia kata penatlah mami nak tidur. Lepas tu kita rasa macam pelik juga, tapi tak adalah nak check apa-apa kan. Kemudian dia basuh-basuh hilang selera makan. Wahai dia kuat makan. Kemudian dia ada penurunan berat badan yang jelas. Dalam masa 3 bulan tu memang nampak dia daripada orang kata semangat kan, tak adalah besar sangat, semangat tiba-tiba dia jadi kurus keding, muka dia jadi cengkung. Buat macam masa tu Kak Wani kerja, kebetulan masa tu Kak Wani kerja dekat KL. Lepas tu dia bercuti dekat rumah mak ayah Kak Wani dekat Ipoh kan. So Kak Wani tak jumpa dia dalam sebulan macam tu. Masa tu cuti sekolah bulan 12, Kak Wani tak jumpa. Bila Kak Wani jumpa dia tengok nak ambil dia kan, memang terkejut sangat-sangat. Lepas tu Kak Wani kata tak boleh jadi dah. Tak boleh jadi. Dia dah kurus kering masa tu, baru Kak Wani nak pergi bawa dia ke hospital. Sebab nak bawa pergi hospital. Sebenarnya masa tu dia dah kehilangan darah dah. Sebab dia dah pucat dah muka dia. Lepas tu dia kurus tau. Tapi perut dia ada macam bengkak sikit. Perut dia macam besar sikit. Ni antara gejala lah. Okay. So itulah. Nasib, tapi Allah tu maha penyayang kan. Dia tetap lagi menyelamatkan kita orang lah. Ini antara tanda jangan ambil ringan jikanya ia berlarutan. Apa-apa pun kalau ada tanda-tanda ni kan, kalau dia berlarutan dan semakin tak okey, jangan dibiarkan. Even keletihan pun. Nampak tak? Ada orang kata alah dia letih je tu, tak apa, nanti dia dah rehat, dia dah tidur, dia elok lah. Betul tak? Ada tak macam ni? Dia letih je tu. Alah dia diet, kurang berat badan. Biarlah dia diet, dia kurus. Wah, dia tak diet pun. Kan? Tapi kalau dia masih bertenaga, okey lah. Kalau dia dah mula ada perubahan kulit, ada perubahan dekat usus pundi kencing, ada batuk berterusan, ada masalah pernafasan, apa-apalah. Okey? Jangan pandang ringan. Kita tak tahu. Ada je kes yang masa dekat hospital, budak tu dia umur 10 tahun, 3 minggu sebelum dia masuk hospital tu dia okey je.
Cuma sebelum tu lah 3 minggu sebelum tu dia okey. Lepas tu yang dah masuk dalam minggu yang 3 minggu tu dia mula muntah-muntah tau. Dia muntah-muntah sekali. Pergi cek, ya Allah, rupanya dah kanser usus. Dan dalam sebulan lepas tu dia dah meninggal dunia dah. Dah stage 4. Jangan main-main. Okey? Lepas tu itulah, itu pun yelah, kita nak cakap takdir tu takdir lah kan. Dah ketentuan tu betul lah ketentuan kan. Tapi kita ni ada mata, ada telinga, ada otak kan. Kita tengok lah, kita perhatikan lah. Okey? Dah belajar kan malam ni. Demam yang berterusan. Lepas tu ada kata demam tu lah. Biasalah dia penat kerja. Demam lah tu cuaca. Perubahan cuaca. Demam lah, batuk-batuk. Ramai orang suka ambil ringan tau benda ni. Masalah dekat Malaysia ni suka ambil ringan. Betul tak? Okey? So jangan ambil ringan. Soalan yang seterusnya. Tak cakna kan Najah? Okey, tak cakna. Kawan ni pun tak pernah guna perkataan cakna tu. Tak cakna, okey. Berapa lama menunggu untuk kepastian kes? Yang ni untuk orang yang tiba-tiba anak dia doktor kata kena kanser. Jadi diorang ni mencari Kak Wani. Kak Wani berapa lama ya nak tunggu nak confirm betul ke kanser ke tak kan? Okey, so jawapan Kak Wani ialah ia bergantung kepada jenis ujian yang dijalankan berdasarkan gejala. Okey? Dan berapa cepat kita bertindak. Okey? Dalam kes anak Kak Wani, Kak Wani bawa dia pergi klinik swasta sebab Kak Wani masa tu dah syak dia anemia tau. Dah hilang darah lah. Maknanya dah pucat kan. Lepas tu sampai klinik swasta, minta maaf lah aku ni cakap. Kan? Doktor tu memang cakap ni masalah cacing. Dan dia bagi kita orang Zental. Okey? Tapi Kak Wani tak setujulah. Doktor ni bukan cacing ni kan. Saya nak doktor buat surat, saya nak bawa dia pergi hospital nak jumpa pakar. Nak jumpa pakar kanak-kanak kan. Kak Wani kan masa tu ya Allah kadang Kak Wani rasa kan memang Allah ni bila kita gerak hati kita tu kan. Mak-mak ni kan gerak hati kita ni kena percaya tau. Ya? Jangan percaya cakap. Jangan percaya cakap doktor semata-mata. Kita ni sendiri, kita tahu kan. Kita pergi cek, pergi jumpa pakar. Okey? Kau ni minta dia tulis surat, saya nak bawa anak pergi pakar hari ni juga. Saya tak rasa ini cacing. Okey, lepas tu bawa pergi jumpa dekat doktor pakar, doktor pun cakap, ya betul, ini gejala anemia. Tapi doktor tu dia cakap dia akan jalankan ujian darah, blood film test. Dia nak tengok lebih detail lagi. Macam itulah yang dia bagi tahu Kak Wani masa tu. Ya? Masa ni Januari 2016. Okey. Tapi alhamdulillah memang cepat. Dalam 5 hari bila kita pergi pakar kan, pakar swasta kan, dia punya keputusan cepat keluar. Tengok baca report, kau bayangkan baca report ada perkataan kanser kat situ. Apa perasaan? Ni report anak aku ni umur 8 tahun, baru nak masuk 9 tahun ni. Kenapa ada perkataan kanser dalam ni doktor? Doktor tu bila dia baca, dia pun baru tengok tau report tu. Dia terdiam. Lepas tu dia tengok Syauqi. Yang Syauqi ni senyum-senyum. Kan Kak Wani dah nak mengalir. Memang dah mengalir dah air mata. Dah tergamam dah masa tu. Lepas tu dia pun baca hemoglobin dah 5. Ya ada trace cancer cell. Saya akan terus rujuk kat ni lah hospital kerajaan. Nasib baik. Okey, masa tu hemoglobin dia dah 5. Kalau Kak Wani duk bagi ubat cacing, duk tunggu lagi seminggu, 2 minggu kan. Maunya HB dia jadi 4. Kalau jadi 4, darah tu dah tak sampai, oksigen dah tak sampai otak tau. Astaghfirullahalazim. Takut gila kalau ingat balik kan. Nasib baik, dia banyak nasib baik lah dekat sini. Jadi bila orang share pasal suplemen pun itu semua memang Allah tunjuk. Allah yang lorongkan kita kan. Jadi janganlah skeptikal kalau orang share pasal suplemen. Sebab itu semua ikhtiar. Okey? Lepas tu terus pergi ke ward onkologi di hospital kerajaan. Dekat hospital kerajaan buat bone marrow aspiration dan 3 hari kemudian cepatlah. Sebab Kak Wani terus pergi dapat report doktor pakar kan daripada swasta. Lepas tu kanser pun disahkan. Masa ni hari jadi Kak Wani yang ke-34. Tarikh hari jadi Kak Wani yang ke-34 tu doktor confirm
Yes, your son ada leukemia. So kita nak start dah kemoterapi dia. Ha? Ha? Anak saya kena kemo ke? Anak saya kena kemo ke? Bila kita memang tak boleh buat keputusan dah masa tu. Kita iakan aja. Okay? So, bagaimana anak lelaki anda boleh dapat kanser? Ni lagi satu soalan. Lagi satu soalan. Macam mana anak Kak Wani boleh kena kanser? Dia banyak makan jajan Kak Wani pernah kena tau. Apa kau orang rasa? Orang tanya macam tu. Macam mana anak kau boleh kena kanser ni? Dia makan jajan Allahu Akbar. Itulah antara benda yang kau ni kena kan. Aku tengok je makcik ni turun bawah atas bawah aku tengok. Kan. Itulah. Jadi kesian orang yang kena kanser ni, kesian. Macam-macam sebenarnya diorang kena hadap. Jadi kalau korang yang nak pergi share pasal suplemen, lepas tu orang yang ada kanser tu marah, korang janganlah marah dia balik. Korang pujuk lah kan, bagi moral support. Okay? Janganlah pergi cakap, dia ni dah lah ada kanser, tak sedar diri pula tu. Astaghfirullahaladzim. Janganlah cakap macam tu. Faham tak? Okay? Kita kena memahami juga. Okay? Sedih tak sedih, nak buat macam mana? Terima je lah kan. So sebelum Kak Ani menjawab, mari kita ketahui faktor-faktor yang boleh menyebabkan dapatnya kanser. Astaghfirullahaladzim. Okay? Walaupun doktor mempunyai idea tentang apa yang boleh meningkatkan risiko kanser, majoriti kanser berlaku pada orang yang tidak mempunyai faktor risiko yang diketahui. Okay? Faktor-faktor risiko termasuk umur anda. Dia boleh menjadi beberapa dekad untuk berkembang. Kanser ni boleh mengambil masa beberapa dekad untuk berlaku dalam tubuh badan manusia. Ya, kerosakan DNA itu. Walaupun berlaku biasa kepada orang dewasa, tapi sekarang ni kanak-kanak pun ramai dah kena. Baby pun kena. Macam mana baby boleh kena? Baby makan jajan ke? Baby makan jajan ke? Ya Allah, tidak. Kan? Kanser bukanlah penyakit dewasa semata-mata. Ya? Tabiat anda, pilihan gaya hidup boleh meningkatkan risiko kanser. Merokok, minum alkohol yang berlebihan. Merokok tu. Okey, sampai bila nak sedar ni? Berhenti. Okey, pendedahan berlebihan kepada matahari. Pun boleh kena. Orang yang kerja dekat luar, kerja berat-berat, tak pakai sunscreen, tak pakai proper baju kan? Untuk menghalang daripada kena kesan matahari ya. Obesity. Ini kalau aku sebutkan ni ramai yang terasa kan. Obesity. Ini faktor ya, faktor. Mengambil banyak makanan yang tidak sihat. Betul. Kalau banyak ambil processed food, ambil gula, banyak ambil jajan, ambil dessert kan. Memang boleh kena. Kemudian melakukan seks yang tidak selamat. Okay, faham? Okay. Saya teringat masa kena anemia 5.6 paras kritikal. 5.6 paras kritikal kan. Ni 5 dah masa tu anak aku. Okay. Sejarah keluarga anda hanya sebahagian kecil kanser disebabkan oleh keadaan yang diwarisi. Ramai yang tak ada sejarah kanser tapi kena kanser. Okay. Bila cek-cek. Tak ada. Dalam family tak ada kanser. Tapi bila cek-cek lagi atuk nenek moyang, ada. Perlu diingat bahawa mutasi genetik yang diwarisi tidak semestinya bermakna akan dapat kanser. Tapi kalau ada dalam sejarah family ada kanser, tak semestinya dapat kanser juga. Dia memanglah ketentuan tu betul lah. Tapi disebabkan ada faktor-faktor juga ya. Keadaan kesihatan anda, setengah keadaan kesihatan kronik seperti sembelit boleh menyebabkan kanser usus. So jangan pandang ringan pada penyakit-penyakit ni. Kencing manis, darah tinggi ke apa ke pun boleh juga menjurus ke arah kanser. Okey, persekitaran anda. Okey, persekitaran di sekeliling. Adakah kita ni dekat dengan bahan kimia berbahaya seperti rokok, asap rokok? Orang hisap rokok tak jadi apa. Tapi orang yang hidu asap rokok tu, kita tak tahu. Kita tak tahu, mungkin kanak-kanak yang kena kanser tu disebabkan dia ada kerosakan DNA yang disebabkan oleh asap rokok bapak dia. Betul tak? Setuju tak?
Astaghfirullahaladzim. Okay, Kak Wani minta maaf sangat-sangat lah. Tapi ini kan kelas kesedaran. Kalau Kak Wani tak bagi kesedaran, siapa lagi nak bagi kesedaran? Sebab Kak Wani ni husband tak isap rokok. Tapi anak kena juga. Tak apalah, dah ujian Kak Wani. Tak apalah. Okay? Tapi korang yang belum kena, janganlah pergi bagi kena. Okay. So, termasuk juga orang-orang yang bekerja di kawasan yang mempunyai asbestos dan benzin atau juga di kawasan banyak kilang cat, banyak bahan kimia. Cat ni paling banyak bahan kimia. Jaga-jaga yang kerja-kerja kilang tu. Apa aja yang tak guna bahan kimia sekarang ni semua guna ni faktor risiko kanser yang tinggi adalah obesity. Ini bukan Kak Wani yang kata, tapi World Health Organization yang kata. Obesity meningkatkan risk of cancer. Nampak ni, semua jenis kanser boleh jadi disebabkan obesity. Obesity ni, yelah, kena belajar lagi lah tentang obesity ni. Dan Alhamdulillah, dekat BO International ni kita ada, ada ramai coach. Sekurang-kurangnya 9 orang coach yang boleh bantu kita kuruskan badan kita. Nanti boleh masuk kelas kurus dengan forever dengan BO International. Nak tak? Mesti nak. Sebab boleh kurus. Boleh. Tak ada yang tak boleh. Boleh. Kalau kita betul-betul nak menjauhkan diri daripada masuk statistik obesity Asia ni, Malaysia paling tinggi ni. Nampak ni? Malaysia, orang Asia, Malaysia paling tinggi obesity. Sebab orang Malaysia kaya. Makanan banyak. Tak putus-putus. Kerja kurang. Kerjanya duduk aja. Exercise-nya kurang. Ya, tak macam orang Vietnam, orang Cambodia, orang Myanmar. Diorang memang kerja kuat. Betul tak? Lepas tu lagi satu Brunei. Brunei kaya kan? Kaya. Allahuakbar. Okay. Ini bukan kami kata. Ini Health Organization kata mengikut statistik. Mengikut sejarah. Mengikut rekod. Takkan tak nak percaya pula. Okay, so seterusnya. Bagaimanakah anak lelaki anda boleh dapat kanser? Okay, so sebab-sebab yang mungkin untuk anak Kak Wani ialah mewarisi. Okay, Kak Wani ada sepupu lelaki yang meninggal dunia kerana kanser pada usia lewat 20-an. Memang Kak Wani ada satu sepupu yang ada kena kanser. Kanser sama juga, kanser darah lelaki. Okay, dan makanan tenusu yang kerap, tidak sihat dan makanan ringan. Memang betul pun. Dulu Kak Wani selalu bagi anak Kak Wani processed food, fast food. Sebab apa? Sebab kita kerja. Astaghfirullahaladzim. Sebab Kak Wani kerja, lepas tu Kak Wani banyak tak ada dekat, jarang ada dekat rumah dengan diorang kan. Kak Wani kerja KL, diorang duduk JB. Dulu Kak Wani PJJ tau. Okay, so bila dah balik daripada JB balik KL, daripada KL nak balik JB kan dah tak larat kan. Dah tak ada tenaga lah nak masak. Jadi kita belilah, beli tu beli ni, makan lepas tu dulu kalau pergi Aeon Mall tu, beli Aeon Mall tu, troli tu penuh dengan biskut lah, potato chips lah, coklat lah, apalah semua, cereal. Coco Crunch lah, Fruit Loop lah, Kellogg's lah, benda-benda macam itu lah dulu. Makanan proses, penuh. Tapi sejak Syauqi kena kanser, troli tu bertukar. Banyak sayur, banyak buah. Banyak sayur, banyak buah. Lepas tu banyak ayam organik. Ayam organik. Kita orang makan ayam organik. Beli dekat Aeon. Tak makan ayam cucuk dah. Tak makan. Lepas tu beli ikan. Banyak ikan. Macam tu. Itulah sekarang yang penuh dalam troli. Alhamdulillah. Kan? Itulah Allah bagi ujian tu nak bagi kesedaran kan? Itulah. Macam itulah. Ya, kena berubah dari sekarang. Betul tu Wajah Nur Faridah. Okey, bapanya bukan perokok. Okey, dan memang jarang terdedah kepada asap rokok lah. Tapi kami tinggal di kawasan perindustrian. Kak Wani tinggal di Pasir Gudang. Tak boleh sebut kuat-kuat. Okey, tapi ini memang kawasan perindustrian. Siapa duduk kawasan perindustrian? Dalam radius 15 ke 20 kilometer ni Kak Wani punya rumah ni kan. So dekat sini ada kilang petrochemical yang terbesar di Malaysia. Nak kata besar di Malaysia, boleh lah.
Bukan ada satu, ada 3, tahu tak? Tapi sebenarnya kilang petrochemical ni sangat safe lah. Dia safe, tapi bila dia buat flaring. Flaring tahu tak? Flaring. Yang dia punya apa dia punya, Allah aku nak kata apa, corong dia tu keluar api besar-besar tu. Keluar api tu, dia flaring. Masa tu lah udara kita jadi tak selamat sebenarnya kan. Lepas tu banyak kilang plastik, kilang biji besi pun ada. Jadi sebenarnya, korang tahu tak kisah Sungai Kim Kim? Korang ingat tak kisah Sungai Kim Kim? Itu salah satu. Ingat. Dia memang sangat ingat kan. Tapi kan budak yang kena kesan Sungai Kim daripada Sungai Kim Kim tu, dia dah masuk universiti tau. Tapi dia tak boleh berjalan sangat. Dia kena pakai kursi roda, tapi dia dah masuk universiti dah. Pandai budaknya. Alhamdulillah selamat. Itulah selamatlah. Memang duduk dekat taman satu Kak Wani juga. Okey. Jadi kemungkinan jugalah dan kemungkinan sel badan Syauqi ni dia sensitif. Dia sensitif dengan antara penyebab ni. Okey? Memang je ramai je budak lain yang sihat, duduk kat tempat sama. Tapi sihat je anak aku, elok je anak aku kan. Kenapa anak kau boleh kena pula? Tapi itulah kata badan kita tak sama. Betul? Hadiah untuk kita pun tak sama. Allah bagi hadiah pun tak sama. Tapi tengoklah lepas tu kan, apa jadi dekat Kak Wani, dekat Forever ni. Betul tak? Dia sampai Syauqi tu cakap, Mami, kalau Syauqi tak kena kanser, Mami tak jumpa Forever tau. Mami tak boleh tau jadi CBM. Dia cakap macam tu. Punyalah positif anak aku ni kan. Dia nampak hikmah tau. Kecil-kecil lagi dia dah nampak dah hikmah dia. Okay. Masya Allah, international speaker Amin. Seronok jadi international speaker. Nampak? Dia pun boleh nampak hikmah. Lagi kita yang tua-tua ni, kenalah tengok hikmah kalau kena ujian. Tak payahlah down. Koi tak down. Syauqi pun tak down. Okay. Kekurangan nutrisi. Ini memang sangat betul lah. Sebab Kak Wani dulu memang tak ambil tahu pun pasal suplemen. Pasal nutrition, tak ambil tahu. Okay? Dan tak pernah pun bagi dia suplemen dulu. Kita tak tahu kan? Disebabkan kekurangan nutrisi dalam badan menyebabkan sel bertindak di luar kawalan. Okey, iyalah apa makanan sel kita? Apa makanan sel kita? Nutrition lah daripada yang kita makan. Kalau kita asyik makan makanan processed food, makan dessert, tak habis-habis makan pavlova kan? Tak habis-habis makan kek, makan roti, banyak gluten. Allahu Akbar. Itulah kalau Kak Wani dah membebel pasal makanan tu kan. Okey. Jadi sel kita ni dia dapat apa? Dia tak dapat apa. Dia tak dapat nutrisi. Macam mana dia nak sihat? Bila dia tak sihat, dia meradang lah. Bila sel tu meradang, jadilah keradangan. Itulah panggil keradangan. Okey? So faham dah? Soalan yang biasa orang dapat. Dan bila kita share pasal suplemen Forever dekat orang yang ada pesakit kanser ataupun penyakit lain lah pun, boleh ke ambil suplemen? Doktor beri amaran supaya tidak mengambil suplemen. Betul tak? Siapa jumpa macam ni kan? Okay. So, apa yang kau ni nak bagi tahu ialah kepada doktor-doktor sekalian, kalau ada doktor-doktor lah dalam ni ya, mohon bagilah penerangan yang jelas kepada pesakit kanser bahawa apa suplemen yang boleh dan tidak boleh diambil. Tolong jangan generalize. Tolong jangan pukul rata. Okey, semua suplemen tak boleh ambil. Suplemen tak bagus. Tolonglah. Sebab kalau suplemen ni tak bagus, suplemen tak boleh ambil, kenapa dekat universiti ada ijazah tentang nutrition? Ada ijazah, ada kursus, ada ijazah tentang nutrition ni kan. Kenapa ada doktor nutrition? Kenapa? Kan? So tolonglah, janganlah generalize. Tolonglah bagi tahu maklumat yang betul. Ya, bukannya nak bergantung pada kemoterapi yang ada side effects. Betul tak kemoterapi ada side effects? Ada.
memang tertulis di mana-mana. Chemoterapi ada side effects. Okay, tapi suplemen tak ada side effect. Suplemen yang betul lah. Lagi satu suplemen yang betul. Okay, dalam kes Kak Wani, bila first time Kak Wani jumpa oncologist, Kak Wani tanya dia, apa suplemen yang saya boleh bagi dekat anak saya untuk support kesihatan dia? Alhamdulillah, oncologist yang Kak Wani tu, untuk anak Kak Wani tu dia bagi tahu food based supplement. Maknanya kalau suplemen berasaskan makanan boleh mak. Kan ada mak nak bagi madu ke kan, ada yang nak bagi durian makan durian buah durian Belanda, buah oren kan, buah delima boleh. Tapi tolong jangan bagi suplemen yang ada drugs, yang ada steroid, yang ada herba-herba yang kita tak tahu daripada mana, daripada R&D dia yang kita tak tahu. Tolong itu je mak, jangan bagi yang itu. Ataupun ada synthetic ingredient. Maknanya ada bahan sintetik lah. Kak Wani pun tak adalah check kan bagian sintetik ni. Jadi kenapa dia boleh cakap macam tu? Sebab dia faham food supplement tu apa. Apakah food supplement? Mengikut kamus, food supplement adalah persediaan yang bertujuan untuk menambah nutrien yang tak cukup atau yang hilang daripada pemakanan kita. Pemakanan lah. Nasi, sayur, buah. Faham tak? Itu food supplement. Faham tak? Okay? So, semua boleh food supplement. Kenapa tak boleh pula? Cuma yes. Jangan ambil sebarang-sebarang yang ada drug, steroid, herba, Malay, Chinese, Indian herbs ke apa ke yang kita tak tahu. Yang tu memang tak ada siapa-siapa boleh jamin. Kak Wani pun tak nak jamin. Faham tak? Okay? Kena faham food supplement tu apa. Ni tak, semua cakap supplement, semua pukul rata supplement. Come on lah. Belajarlah. Janganlah pukul rata. Betul? Okay? Oleh itu, supplement, supplement for kejap. Kak Wani kena pasang bateri. Okay, sekejap. Okay. Boleh pula dia tak pasang bateri. Okey dah. Baik, cepat. Oleh itu, Forever Living product adalah makanan tambahan yang sesuai diambil oleh pesakit kanser walaupun semasa rawatan. Kerana suplemen Forever adalah berasaskan makanan. Sebab apa? Sebab dia adalah aloe vera. Aloe vera ni makanan. Madu. Madu makanan kan? Betul kan? Ke Kak Wani tak betul? Kan? Buah delima. Buah beri, buah anggur. Kita ada suplemen sayur-sayuran, brokoli, bayam. Kita ada soya yang non-GMO. Soya kita non-GMO tau. Nanti belajar non-GMO tu apa. Kita ada minyak ikan. Minyak ikan takkan tak boleh makan. Masa yang kelakonnya, masa dekat ward cancer kan. Budak-budak kanser ni kan, ada je yang makan McDonald's, makan KFC, makan jajan. Ada je. Lepas tu minum air manis-manis. Ada je. Doktor tak bising pun. Kenapa bagi suplemen? Ada minyak ikan, minyak zaitun, minyak bawang putih. Ada delima kan? Ada aloe vera, madu. Takkan tak boleh? Kan tak logik. So inilah kan. Nak kena faham. Betul tak? Okay. So jangan takut nak ambil suplemen Forever Living. Yang lain kau ni tak tahu Forever Living. Sebab Kak Wani tengah cakap pasal Forever Living. Pengalaman Kak Wani dengan Forever Living. Alhamdulillah. Dan penting. Ambil suplemen ni penting untuk kita tambah makanan berkhasiat. Tambah nutrisi kat badan kita ni. Kerana kemoterapi ada kesan sampingan. Steroid ada kesan sampingan. Ubat-ubatan untuk pesakit kanser ada kesan sampingan. Jadi benda tu boleh membuatkan diorang lemah, hilang selera makan. Dah kalau kau tak makan, kan macam mana kau nak sihat? Jadi kenalah bagi suplemen ni senang, telan aja. Tapi dia sebab suplemen ni dia punya konsentrasi tu tinggi, khasiat dia tinggi berbanding kalau kita ambil makanan. Contohnya kalau kita nak dapat vitamin yang sama macam dalam
macam mana nak cakap, kita ada parti buah delima kan, parti. Kita ada buah parti buah delima kan dekat Forever ni. Kalau kita nak makan buah delima sebiji-sebiji tu, you kena makan 1 kilo tau. 1 kilo buah delima. Gigit sebiji-sebiji buah delima. Berbanding dengan you ambil 50 ml parti buah delima tu. Nak yang mana? Yang senang lah. Takkan nak makan 1 kilo buah delima tu. Betul tak? Ni kena faham tu sebab Kak Wani dapat je produk Forever ni kan. Kan? Kak Wani tengok sebiji-biji. Apa dia punya bahan. Kak Wani study bahan dia. Aloe vera ni apa semua kan. Okay. Nampak? Oncologist dan dietitian daripada all over the world. Daripada negara-negara luar. Bukan dalam Malaysia ni. Dalam Malaysia ni memang belum jumpa lah. Kan? Habis tu dah doktor asyik warning je jangan ambil suplemen. Bila masanya kan kita nak jumpa artikel yang berkaitan dengan benefits of good nutrition kepada pesakit kanser. Nampak ni? Healthy diet ni kan? Okay, healthy diet includes variety of foods including carbohydrates apa semua ni. Betul, kita nak ambil food. Kita mesti kena ambil food. Tapi kalau kita dah tak lalu nak makan, macam mana kita nak ambil food tu semua? Okay, a diet rich in energy and protein helps you maintain a healthy weight during cancer. Ya, ni tak orang kanser semua kurus keding, dah tak larat. Macam mana nak lawan kanser? Okay, side effects caused by the disease or treatment can often make eating and maintaining healthy weight difficult for cancer patient. Okay, nampak tak? Ni satu. Ni bukti. Kena banyak membaca. Kalau ada pesakit kanser dalam ni, kena banyak membaca. Kau ni dulu memang hari-hari membaca. Ini pula daripada lecturer, daripada pensyarah nutritional science, ya, ni nama dia ni. Daripada University College Ireland. Nampak ni dia cakap, okay? Cancer patient kehilangan 10% diorang punya berat. Ya? Dan menjadikan penyebab kenapa kematian di kalangan pesakit kanser juga. Kekurangan berat. Ya? Dan dia disebabkan dia tak cukup berat dia ni kan, dan tak cukup, tak ada tenaga ni, yang membuatkan dia tak boleh menghadapi rawatan kemo. Nanti kau ni tunjuk rawatan kemo tu. Ya, dia tak boleh menahan side effect kemo. Faham tak? Yes, undernutrition, Syafiq Ahmad, betul. Okay, nampak ni? Lecturer ni cakap, at present, we have no effective drug, therapy or either to improve metabolism. Untuk menaikkan berat badan tak ada drugs. Adalah, ada yang sekarang ni, kau ni tengok macam harga satu suntikan sampai, itu nak kuruskan badan ni. Tak. Ni nak naikkan berat badan tak ada. Ataupun untuk menaikkan balik selera makan tak ada. Okay, jadi food and supplement. Nampak ni? Food and food supplements are really all we can offer at present. Sekarang ni, food and food supplement adalah yang kita boleh berikan, yang kita boleh yang kita boleh offer lah kepada pesakit kanser untuk naikkan balik berat badan dia. Ataupun untuk nutrisi dalam badan dia supaya jangan undernutrition. Faham tak? Yes, tinggal tulang pun ada. Kesian Kak Wani memang tak boleh nak sebutlah betapa kesiannya pesakit kanser ni bila diorang kehadap kemo. Ya. Dia tak itu yang kau ni tak faham kenapa tak bagi ambil suplemen. You tolonglah terangkan betul-betul pada you punya patient. Cik Wam macam aku cakap dengan doktor pula. Okay. So nampak ni. Ini daripada website. Kita tengok website daripada WebMD. WebMD ni memang website medical doctor. Dekat overseas. Dekat Malaysia tak ada. Okay, vitamins and supplements for cancer patients. Nampak ni? Ada. Tapi dia bagi tips. Okay, yang penting. Okay, yang penting adalah suplemen tu untuk menolong menaikkan imunisasi. Ini yang Syauqi, Kak Wani bagi dia makan Forever ni lepas dia kemo. Sebab apa? Lepas kemoterapi dia punya antibody jadi kosong. Kau tahu tak antibody kosong? Ada bacaan dia tau. Antibody dia kosong. Almost kosong lah ataupun main kosong. Kadang doktor cakap kosong. Habis
doktor macam mana nak naikkan? Oh, kena tunggu bagi masa dia naik sendiri. Memang tunggu naik sendiri tu, dia dah sempat kena jangkitan kuman, demam. Allahuakbar, ini yang paling takut. Ini yang paling takut. Pesakit kanser kita paling takut kena jangkitan kuman. Ya. Kena jangkitan kuman dia, attack habis semua dia punya organ yang lain. Innalillah. Jangan main-main. Bagi antibiotik sampai 2 minggu tak jalan. Tambah lagi antibiotik, naikkan lagi dos, tak jalan. Lastnya kau ni masa tu, lepas tu lastnya kau ni pun masa tu kau ni cakap, Syauqi dah tak apa, ni minum aloe vera. Memang kau ni bagi. Ni minum ni aloe vera ni banyak-banyak, mesti ni banyak-banyak. Alhamdulillah. Hari kedua hari kedua daripada dah jadi 23 hari dekat hospital. Lepas tu kau ni dah bagi dah tahan dah 23 hari dekat hospital kan. Kejap demam, kejap baik, kejap demam, kejap baik. Aku dah takut dah ni. Lepas tu bagi dia aloe vera tu banyak-banyak, madu dengan pomestin. Lepas tu dia ni ambil. Hari kedua tu tengok, dah elok dah bacaan dia. Dah naik dah antibody dia. Hari ketiga kita orang boleh discharge. Iaitu hari ke-25 lah kita orang discharge. 23. Hari ke-26 lah kita orang discharge. Ya Allah. Bayangkan 23 hari tu tak bagi sebab masa tu fikir macam yelah dah bagi antibiotik kan. Banyak kan. Dan naikkan dos. Tak jalan juga. Bagi forever. Hari ketiga dah boleh balik dah. Itu yang ambil gambar tadi tu. Yang ambil gambar tadi tu gembira dapat balik. Okay. Stres gila. Sampai Syauqi pun dah stres. Stres duduk hospital. Kadang-kadang sakit tu bukan sebab penyakit. Tapi sebab stres duduk hospital. Betul tak? Astaghfirullahaladzim. Okay. Untuk mengurangkan side effect kemoterapi dan radiation. Jadi kena faham kenapa kena ambil suplemen. Memanglah. Janganlah pergi tanya dekat orang yang share pasal suplemen tu kan. Ni aku ambil suplemen ni boleh sembuh ke kanser aku? Ada tak dapat soalan macam ni? Ni aku ambil suplemen ni ada ke? Boleh sembuh aku punya kanser ni? Dah tanya macam tu pula. Kan? Kita ni nak sembuh, yang sembuhkan Allah. Ingatlah, yang sembuhkan tu Allah sahaja. Allah sahaja. Kalau kita jaga dengan Allah, Allah sembuhkan kita. Tapi kita kena ikhtiar. Wajib ada ikhtiar dia. Ini kawan ni kata mengikut apa yang ustaz kata lah. Bukan kau ni kata. Ustaz kata wajib ikhtiar. Kan? Betul tak? Ikhtiar. Dapat pahala ikhtiar. Kenapa? Kalau tak sembuh pun kenapa? Ya, tapi yang penting awak boleh dapat nutrisi. Okay, nampak ni. Maintaining a strong immune system when you have cancer. Nampak ni daripada doktor luar negara sana yang cakap. Okay? Doktor Malaysia memang tak jumpa lah kalau cakap ni kan. Doktor luar negara kata. Okay, sebab dia kata ni. Okay, walaupun boosting your immune system isn't an actual treatment for cancer, tapi is incredibly important. Maksudnya apa? Tersangatlah penting as you fight cancer. Nampak tak? Okay, boost your immune system. Kenapa? Infection is a huge issue to cancer patients. Infection ni, ini yang takut. Ya, sebab memang ada banyak kanak-kanak dekat ward cancer meninggal dunia kerana infection. Bukan sebab cancer, tapi sebab infection. Ini kena faham benda ni. Kalau tak faham, ya, itu yang asyik tak nak jangan ambil suplemen. Wahal immune system dah drop. Awak ingat senang nak naik immune system? Tak senang. Masa COVID, ya, semua orang takut mati. Semua orang beli forever kan. Sampai habis stok kita orang. Sebab nak naikkan immune system ni. Ya. Jadi it is important to do and to likelihood reduce the infection. Ingat, lawan jangkitan kuman ni juga. Boost immune system. Okay, faham? Kau ni minta maaf, kau ni tak dapat nak jawab soalan-soalan dekat chat. Ya. Tapi dengar je lah kau ni nak cakap. Nanti kau ni share pasal produk. Okay, faham? Dah faham dah? Kenapa kena ambil suplemen? Ya, memang bukanlah untuk orang kata
nutritious food ni dan food supplement are not for curing cancer per se, but they will surely help you improving your body weight, reduce weight loss, anti-inflammation. Ni anti-inflammation ni sangat penting. Anti keradangan. You punya DNA dah rosak. You tak nak bebaskan keradangan daripada dalam badan you, kan? You biar je. Tak nak ambil suplemen, tak nak ambil ni makanan-makanan sihat. Memang tapi nak kena ambil banyak ni. Kalau nak makan tomato, sekilo tomato. Nak dapat vitamin C yang sama macam dalam kita punya 5 biji vitamin C gitu. Macam itulah dia punya perumpamaan. Faham tak? InsyaAllah. Kau ni pun dah tak ingat dah fakta tu, tapi perumpamaan dia macam itulah. Okay? Okay. Improve immune system due to effect of cancer treatment, and healthy body akan selamatkan you dengan membantu you untuk melawan kanser. Faham tak? Untuk sembuh daripada kanser. Muntah tomato. Muka punya ni macam muka tomato nanti kan. Okay? Faham? So ini dia kau ni nak bagi tahu fakta tentang kemoterapi. Kau ni share je sebab ini yang kau ni baca. Dan kau ni baca bukan sebarang baca. Kau ni baca buku daripada Dr. Hiromi Shinya. Dia ni daripada Jepun tapi dia praktis medical dia di Amerika selama 50 tahun. Dan dia adalah sangat-sangat hebat pakar surgery usus yang sangat-sangat hebat, ya. Dan dia adalah pioneer kepada colonoscopic surgery, ya, dan dia adalah gastroenterologist yang berkaitan dengan usus tau. Dr. Shinya ni, Hiromi Shinya, dia dah merawat lebih 300,000 pesakit, ya, termasuk prime ministers dan royals. Okay, dan dia adalah clinical professor of surgery at Albert Einstein College Medicine in New York dan chief of surgical endoscopy unit dekat Beth Israel Medical Center. Dia sangat, maksud kat Wani kat sini lah, dia doktor yang sangat-sangat hebat. Dan dia dah 50 tahun praktis gastroenterologist ni. Faham tak? Dan dia ada satu buku yang mengatakan tentang why anti-cancer drugs do not cure cancer. Nampak ni? Dia tulis tau. Dia pun bercakap benar. After 40 years lah dia bercakap benar. After 40 years dia keluarkan buku ni kan. After 50 years lah dia keluarkan buku ni. Dia pun memberitahu hal sebenar tentang rawatan kemoterapi. Okay? Kau ni nak bagi tahu. Since chemotherapy drugs are deadly poisons, I will not use them in any. Dia tak akan gunakan dalam merawat pesakit dia dekat US sana. Dia tak. Dia merawat memang dengan nutrition juga. Doktor ni. Dan dia adalah pengasas Kangen Water. Okay. Lepas tu lagi ni dia kata inilah susu pun, susu lembu tu. Okay. Ada banyak lagi lah boleh baca kat sini. Nanti kau ni share slide ni kan, korang boleh baca. Okay. And then dia bagi tahu juga, you are probably already aware that free radicals are known to destroy DNA in cell. Nampak? Nampak? Free radical yang memusnahkan DNA kita. Yang menyebabkan boleh jadi kanser. Faham tak? Dan macam mana boleh berlakunya free radical dalam badan? Okay, sekarang percaya tak kau ni cakap? Percaya tak? Bukan kau ni cakap, doktor ni cakap. Kau ni menyampaikan saja. Ya, okay? So, apakah free radical? Daripada National Cancer Institute pun, dia ada cakap pasal effect of free radicals in our body. Okay? Dia adalah unstable molecule. Ni memang very science. Kena faham lah. Okay, punca tu kena faham. Okay, barulah boleh merawat punca. Kemoterapi ni dia hapuskan sel kanser termasuk sel baik. Habis. Semua dia belasah. Dia tak pilih tau. Oh, ini sel kanser, ini sel baik, ini tak. Dia tak pilih. Dia belasah semua. Betul tak? Wallahu alam. Macam itulah yang Kak Wani yang kau tahulah. Okay? Tapi secara logiknya macam itulah. Itulah tadi Dr. Hiromi Shinya kata it is a poisonous to our body. Ya?
Okay, so free radicals can build up in cell, okay, dan dia boleh menyebabkan damage. Daripada mana datangnya free radical ni? Nampak ni? Okay, ni nampak ni, air pollution, UV light, radiotherapy, smoking, nampak? Inflammation. Daripada mana? Daripada ni. Drugs and antibiotic pun boleh menyebabkan free radical. Asap rokok, stres. Virus, bakteria, EMF pun sama, kita selalu dengar kan. Radiation lah, wifi lah, internet tu boleh menyebabkan sakit. Betul. Memang betul. Kalau berlebihan sangat kan. Nampak ni. Chemical dekat rumah kita. Sabun-sabun tu. Korang beli yang murah-murah kan. Yang besar. Lepas tu murah. Kenapa dia murah? Sebab dia chemical. Kita ni nampak yang murah aja. Tapi kita tak tahu yang kita guna tu banyak chemical. Tu sebab kita kena banyak duit supaya boleh beli yang mahal. Boleh beli yang mahal, yang organik. Yang dia punya chemical sangat rendah. Ini kan, kita guna Clorox lah, kita guna Mr. Toilet lah, apa benda tu semua chemical. Kawan ni tak guna tu semua. Serius, kawan ni tak guna. Pergi boleh check kat rumah kawan ni tak ada guna. Okay, ni alkohol. Excessive exercise pun boleh menyebabkan free radical. Terlalu banyak sangat exercise pun boleh menyebabkan kacau bilau dalam sel kita. Ini bukan kawan ni yang cakap. Okay. Ini daripada ni lah. Maklumat yang kita jumpa lah kan. Pollution. Processed food. Kekurangan tidur. Lack of sleep. Siapa sini lack of sleep? Lagi-lagi yang kerja-kerja malam tu kan. Macam-macam Okay. So, bagaimana keadaan anak kawan ni semasa rawatan? Semasa rawatan bukan saja ambil kemoterapi yang kena drip-drip tu 6 jam tu kan. Tapi kena ambil suntikan juga. Sangat-sangat menyakitkan. Menjerit budak-budak ni kalau kena suntikan tu. Menjerit. Diorang takut sangat kan. Lepas tu kena ambil 16 biji. Kau ni rasa 16. Tapi Syoki kata, Mami 20 lah Mami. Ya ke? Macam 16 je. Tak apalah kita ambil yang paling rendah lah. Kalau 20 tu kan tinggi sangat. Setiap hari steroid. Prednisolone untuk besarkan urat dia tau. Sebab nak masuk ubat kemo ni pekat tau. So dah kena besarkan urat dia, ambil steroid. Ya Allah. Itulah nak kena macam mana kan? Dah kena hadap, ambil je lah. Itu sebab kau ni bagi suplemen. Lepas tu, ni yang kau ni cerita tadi lah pasal hemoglobin, antibody dia jatuh. Okay. Kemudian kalau dia punya hemoglobin tak okay, nanti platelet dia tak okey, nanti dia punya kemo tu kena postpone. Dah bertambah lagi kan masa. Tapi bila kawan ni bagi dia Supplement Forever ni, alhamdulillah cantik darah dia. Tu kawan ni suka sebab aloe vera ni dia boleh tambah darah, tambah hemoglobin. Okay, tu sebab kena ambil. Tambah platelet, minyak ikan kan, propolis dengan pomestin dengan vitamin C naikkan antibody. Jadi bila antibody dia dia ada bacaan dia lah. Kalau nak teruskan kemo tu dia kena ada bacaan dia kan. Kalau bawah daripada yang diperlukan, dia tak jadi kemo, dia kena postpone. Tak nak lah, penat lah postpone kan. Dia pulih dari demam dengan lebih cepat dan lebih gembira. Okay? Kerana kami benar-benar takut dengan jangkitan kuman. Okay, dah faham dah kenapa kena ambil suplemen? Dah faham? Okay, kita ni duk cakap, boleh sembuh ke kanser ni kan? Tapi kita tak nampak yang lain tu, punca tu. Apakah ini dia soalan yang seterusnya, apakah Supplement Forever yang berikan kepada anak saya semasa dalam rawatan? Okay, simple aja. Ini semua kau ni dah bagi dah maklumat. Bukti-bukti yang aloe vera ni sangat bagus untuk melawan kanser. Nampak ni ada dekat sini, ada ditulis oleh National Library of Medicine tau. Korang boleh pergi check lah. Kalau korang boleh pergilah tengok website ni, korang boleh cari artikel ni, korang boleh baca. Aloe vera may be an effective anti-neoplastic agent to inhibit cancer cell growth and increase the therapeutic efficacy of conventional drugs like this, something like that. Kan ada juga bahasa yang kau ni tak faham. Tapi kita tengok kat sini. Okay? So boleh baca. Ni dia, best aloe vera in the world. Korang nak bagi aloe vera, bagi yang terbaik di dunia. Sebab Forever mengeluarkan yang terbaik di dunia.
Sebab dia bagi party aloe vera. Harga yang sangat-sangat murah. Kenapa kau ni ambil Forever? Sebab kau ni dah bandingkan dengan brand lain. Kan? Memang, ya Allah, harga memang harga kayangan sangat yang brand lain tu. Tapi Forever memang murah. Affordable sangat. Kau ni masa tu dah berhenti kerja. Kau ni bukannya ada duit dah. Dah tak ada gaji. Jadi kau ni buat business Forever dapat. Kau ni cakap kau ni nak buat business Forever ni sebab nak dapat income RM500 je. Supaya kau ni boleh beli produk Forever. Cukup. RM500 tu cukup. Nak beli produk Forever setiap bulan untuk Syauqi. Okay. So selebihnya detail nanti korang boleh baca sendirilah sebenarnya. Kena baca lah. Kalau kau ni terangkan sebiji-sebiji ni dah macam korang tak pandai baca pula. Betul tak? Okay. Tapi kau nak tahu inilah aloe vera terbaik di dunia. Dan sedap. Yang penting sedap. Kau nak tahu tak, orang kena kanser ni bila dia kena ambil kemo tu, dia rasa macam mana tau? Kau ni pernah tanya, ada kakak ni kan, kak macam mana ya akak ambil kemo ni, apa akak rasa? Awak tahu tak? Rasa dia macam awak telan belerang. Belerang? Ya, belerang. Dalam hati aku pernah makan belerang ke pun kan, tapi mesti tak sedap gila lah. Jadi dia nak kena makan yang manis-manis. Yang sedap-sedap. Tapi tak bolehlah nak makan yang banyak gula pula. Gula putih kan. Yang banyak gula putih ke gula perang. Tak boleh. Benda tu tak bagus. Itu akan menggalakkan free radical dalam badan. Menggalakkan inflammation dekat dalam badan. Mana nak sembuhnya kanser? Okay. That's why kena ambil aloe vera peach. Aloe berry nectar. Sedap. Masam manis. Lalu kat tekak. Lega. Ni yang korang kena faham. Okay, ini lagi satu. Pomestine. Inilah dia. Antioksidan yang sangat-sangat bagus. Okay, jus delima. Dah keluar dalam surat khabar pun. Okay, ni dalam ada studies, ada scientific studies juga tentang buah delima ni. Dia menghalang, dia merupakan antioksidan yang sangat kuat. Sangat kuat tak? Strong antioxidant activity. Okay, yang kaya dengan anthocyanins, L-arginines kan semua ni. Dan pomegranate ni dia adalah apa ni dia tulis kat sini kejap mana ke. Ni. This review summarize preclinical and clinical studies highlighting the role of pomegranate in prevention and treatment of skin, breast, prostate, lung and colon cancers. Kena baca lah. Barulah korang confident nak ambil suplemen Forever. Okay? Ni lah yang kau ni duk study daripada dulu. Ni daripada Healthline punya website pun nampak. Dalam pomestine tu ada banyak buah. Ada buah blackberry, ada blueberry, ada delima, ada buah pear. Ni buah orange untuk vitamin C dalam kita punya vitamin C. Nampak? Semua ni ada berkaitan dengan aktiviti untuk protect daripada DNA damage, okay? Untuk protect daripada inflammation, untuk melawan kanser. Bukannya tak ada fakta. Ada. Sendiri je tak nak baca kan, tak nak cari. Pergilah percaya cakap-cakap orang yang menakut-nakutkan kita tu. Okay? Lepas tu, yelah yang tak sihat tu kita. Masuk kawan ni, pesakit lah kan. Jadi kena rajin lah study. Ni bee propolis. Ini yang kau ni bagi banyak lah dekat Syauqi untuk naikkan imun dia. Sebab ini memang untuk bee propolis ni, maksud dia polis. Maksud dia polis lah, polis. Kan? Dia macam, dia kita punya protector. Macam gitu. Pelindung badan kita. Okay, so dia boleh boost imun kita. Ya. Nampak ni, Forever pun dia cakap bee propolis ni mengandungi antioksidan untuk melawan kesan daripada free radical. Nampak ni? Dan ini adalah tanpa pengawet dan tanpa artificial colours. Bagus sangat bee propolis ni. Ambil je banyak-banyak. Syauqi makan, sekali makan 3 biji. Makan 3 kali. 9 biji ke 6 biji satu hari. Memang cepat. Antibody dia naik. Serius korang? Ini yang berebut masa COVID dulu kan. Tak sedap pun jadi sedap. Okay. Ini pula ada fakta. Okay, daripada clinical studies juga mengatakan yang
kejap ya. Demonstrated. Okay. We managed to identify 4 human clinical trials that demonstrated successful use of propolis untuk mengekang side effect chemotherapy dan radioterapi di samping menaikkan quality of life breast cancer patient dan mengurangkan adverse effects of chemotherapy. Okay, nampak tak ni? Propolis derived bioactive compound yang ada dalam ni. Okay, anti-breast cancer activities. Maknanya mineral compounds lah yang ada dalam bee propolis ni have shown to have anti-breast cancer activities. Okay, sangat best. Ni vitamin C. Simple aja. Ni semua makanan. Okay, bukan drugs, bukan steroid. Okay, ini memang makanan kita. Okay, so vitamin C pun memang untuk antioksidan juga. Memang kena ambil. Lagi satu untuk bagi tenaga. Sebab vitamin C kita ni pun ada madu dalam dia. Ni lagi satu yang kau ni bagi Syauqi, garlic thyme. Tapi ni garlic thyme ni ya pun sama, antioksidan. Minyak bawang minyak bawang putih. Dengan thyme. Okay, thyme dan minyak bawang putih sangat bagus. Yang ni pula apa nama ni, RTC ataupun omega plus. Yang baru kita ada omega plus. Yang ni yang nama RTC. Ini minyak ikan dengan minyak zaitun. Sangat-sangat bagus untuk naikkan platelet juga. Platelet ni apa, darah kuning kan? Darah kuning. Platelet ni kalau tak naik-naik pun tak boleh keluar hospital. Ya Allah. Sebab darah cair kan? Darah jadi cair kan? Tak boleh lah. Kita bagi makan ikan, bagi minyak ikan, platelet boleh naik. Okay. Lagi dia memang anti-inflammation. Minyak zaitun pula tu kan. Kenalah ambil makanan sunnah juga kan. Delima, minyak zaitun, aloe vera tu tadi kan. Aloe vera tu pun makanan sunnah. Ni madu. Madu kau ni memang ambil special madu forever ni. Sebab dia adalah madu daripada pegunungan Sepanyol. Kau ni tak nak ambil madu daripada kawasan yang banyak hujan. Tak nak. Kau ni nak kawasan yang kering. Kau ni dulu beli madu, madu sidir, madu hadramaut. Setengah kilo RM300. Tapi madu forever baru RM123 setengah kilo. Itu belum diskaun. Kalau dah diskaun lagi murah. Sedap pula tu. Lepas tu dia tinggi. Dia sangat-sangat tinggi kualiti. Nampak ni, rich in bioactive plant compounds and antioxidant. Nampak ni? Ini kau ni nak tunjuk kelulusan KKM. Okay? Jadi madu ni sangat berkualiti. Kualiti premium. So bagi the best. Tapi yang ni murah. Faham tak? Murah tapi berkualiti. Itulah forever. Dan di samping tu Kak Wani bagi juga natural product. Iaitu aloe vera, sabun mandi aloe vera. Ubat gigi tukar. Dah tak nak pakai yang ada fluoride. Fluoride ni adalah cancer. Dia Carcinogen. Maknanya boleh menyebabkan kanser. Fluoride ni. Lagi-lagi kalau tertelan oleh kanak-kanak. Apalagi kalau orang dewasa tertelan. Tak logik lah orang dewasa tertelan kan. Tapi untuk mengelak daripada tu, kau ni terus tukar ubat gigi aloe vera je terus. Dan bila Syauqi kena efek kemo tu, dia panas. Dia ulcer tau. Ulcer banyak sampai tak boleh makan. Kesian sangat. Ya, menangis-nangis. Sakit ulcer dengan tak boleh makan. Jadi kita letak ubat gigi ni. Lepas tu bagi minum aloe vera. Letak madu. Alhamdulillah. Cepat baik. Cepat baik. Dalam sehari 2 lah. Kalau tak tu memang tak sanggup lah nak biarkan dia kena ulcer tu kan. Okay. Shampoo pun kita orang dah tukar. Ambil yang sulfate free. Bebas bahan kimia. Ni semua natural. Ini semua natural product. Tu sebab Kak Wani buat business forever ni. Sebab Kak Wani nak duit. Nak beli natural product. Tak nak dah beli produk yang murah-murah dekat kedai W, kedai G tu. Tak nak. Wangi je lebih. Tapi tak berkhasiat. Okay, soalan last sekali. Yeay, dah habis dah. Nak sampai soalan last dah. Okay. So far, korang semua okay. Kau ni minta maaf sangat-sangat tak dapat nak respon dekat chat tu. Terima kasih banyak-banyak siapa yang chat. Okay, terima kasih banyak-banyak. InsyaAllah yang lain tu dapat banyak pengajaran juga daripada korang chat tu. Ya. Okay, last but not least, apa dia? Apakah dos supplement forever yang diambil oleh anak Kak Wani?
Betul tak? Mesti nak tahu macam mana anak kawan ni ambil semua. Berapa banyak kawan ni bagi anak kawan ni? Berapa Berapa Asyik lah aku tanya aku banyak-banyak kali. Ni kawan ni dah share ni. Orang jangan tanya kawan ni lagi jangan tanya upline pun lagi. Kau ambil slide ni nanti, korang simpan. Okay, gunakan. Alright. So, aloe vera senang je. Kalau ikut nutritionist forever, ambil 100 ml pagi dan 100 ml malam. Okay, tapi Kak Wani bagi anak Kak Wani masa sarapan pagi dan sepanjang hari. Sepanjang hari sebagai minuman harian dia. Okay, campur dengan air batu. Campur dengan ais kan? Ais atau campur dengan air masak, macam aloe berry ke, aloe peach tu semua. Campurlah. Jadikan minuman harian. Kenapa tak boleh? Takkanlah minum Ribena, minum Sunkist yang banyak gula tu boleh. Tiba-tiba aloe vera tak boleh pula. Janganlah. Kan? Sebenarnya boleh buat minuman harian. Ni bagi Milo lah. Tu semua gula banyak. Setuju tak? Okay, ini dah lah sedap-sedap. Aloe berry lah, aloe peach tu sedap-sedap. Minum sejuk-sejuk. Kenapa suara kau ni dah berubah? Okay. So kau ni bagi harian. Bagi harian. Apa salahnya? Kita dah study kan? Okay, seterusnya Pomestin. Okay, Pomestin. Kalau ikut kata nutritionist, 50 ml pagi, 50 ml malam. Tapi Kak Wani bagi 30 ml sarapan pagi. Lepas tu 30 ml sarapan tengah hari dan sebelum tidur. Okay, untuk Pomestin sebab dia adalah antioksidan yang tinggi. Okay, jadi nutritionist menyarankan agar Pomestin ambil sebelum kemoterapi boleh. Tapi berhenti semasa ambil kemoterapi dan selepas 5 atau 7 hari baru ambil Pomestin semula. Okay, biarkan kemoterapi berfungsi terlebih dahulu dalam badan. Faham? Faham So jangan tanya kawan ni lagi. Pomestin ni boleh ambil bila? Ni kawan ni dah tulis. Ikutlah 5 ke 7 hari macam tu. Tapi aloe vera boleh. Aloe vera boleh. Okay. Memang kena ambil pun. Dia kemo tu. Esok hari ni kemo. Esok tu kawan ni dah bagi dah aloe vera. Kalau tak dia tak ada tenaga. Kalau tak dia punya antibody drop. Tak boleh. Okay. Untuk Pomestin ni macam ni cara dia. Ni memang pakar nutrisi cakap macam tu. Okay. B propolis 6 biji. 6 biji, 2 biji pagi, 2 biji tengah hari, 2 biji malam ataupun tak kisahlah. Okay, ambil je lah ketika diperlukan. Lagi-lagi bila demam. Ambil je, jangan takut ambil ekstra. Ambil je. Lepas tu absorbency pun sama, bagi juga. Yes, doktor onkologi pun bagi ambil aloe sebaik saja lepas kemo. Alhamdulillah, betul. Terima kasih Nur Hidayah. Alright. Okay, so yang last kali, kemudian bihani, 1 sudu, campur air masak, bagi setiap 4 jam. Tak kisahlah, sebab dia manis kan, lagipun dia dah ambil aloe vera kan. Jadi bihani kena ambil juga, tapi ambil setiap 4 jam macam tu, untuk bagi dia tenaga. Bagi tenaga, bagi nutrisi. Faham tak? Ingat, nutrisi yang penting. Itu nombor 1, baru you boleh lawan. Faham? Okay, last, artisi dengan garlic thyme. Yang ni kalau Syauqi tak ambil banyak. Tapi ada ambil. Setiap hari 2 biji je macam tu. 2 biji artisi, 2 biji garlic thyme. Okay? Dan ini juga adalah dos untuk dewasa dan kanak-kanak dan semua jenis kanser. Sama je. Okay? Tak ada beza-beza. Sama je. Aloe vera ni boleh pilih. Ikut sedap tekak. Ikut sedap tekak pesakit kanser tu. Bukan ikut sedap tekak kita. Sebab tekak dia tak sama dengan kita. Kalau dia rasa aloe vera gel tu sedap, bagi boleh. Kalau berry lagi sedap, bagi. Peach lagi sedap, bagi. Okay, faham? Simple saja, sederhana saja. Okay, so teruskan ambil suplemen ni. Walaupun dalam rawatan, boleh. Sangat-sangat membantu kita. Okay? Janganlah ambil lat-lat. Lepas tu baru ambil 4 botol. Kan? Dan mengharapkan keajaiban. Dah tak ada sel kanser. Macam mana tu kan?
Agak-agak lah. Awak kan. Okay. So, kepada yang ada masalah kanser, terus je ambil set VIP, SYJP sebab dalam ni memang lengkap. Set SYJP ni memang lengkap untuk pesakit kanser. Ambil terus set ni, sangat murah. Ini promo pack. Ya, dan lepas tu boleh enjoy 30% diskaun seumur hidup. Ini yang Kak Wani suka ni. Itu sebab Kak Wani dulu jadi VIP. Sebab kita nak guna produk ni sampai bila-bila tau. Walaupun kita dah sihat ke daripada kanser ke apa, daripada apa penyakit pun kan, kita nak continue tau. Sebab kita tak naklah kena balik. Kan? Sebab kita terdedah dengan free radicals. Kita terdedah dengan pemakanan yang tak sihat. Betul tak? Okay? So kita kena continue ambil produk Forever ni sebab kita nak bebas daripada free radical, bebas daripada punca kanser, kita nak bebas dari, kita nak boost immune, ya, kita nak nutrition. Ni yang sangat penting. Jadi ambil set VIP ni terus. Okey, boleh contact orang yang jemput anda ke dalam meeting hari ni. InsyaAllah. Okey, doa banyak-banyak, usaha, doa, tawakal, ikhtiar. Okey, Allah menyembuhkan. So Kak Wani nak share last video kenapa Kak Wani fight di Forever ni dengan sangat bersungguh-sungguh. Moga momen-momen dengan anak Kak Wani memang menjadi momen yang sangat indah lah untuk Kak Wani. I walked across an empty land. I knew the pathway like 你日疼不疼？ my hand. 哇， Felt the earth 爸爸你好厉害！ my feet. Sat by the river and it made me complete. Oh, simple thing, where have you gone? I'm getting old and I need something to rely on. Okey, Alhamdulillah. I walked across. Okey, Alhamdulillah. Terima kasih kepada MDM Rawani atas perkongsian yang sangat best dan mendalam. Masya Allah, sungguh hebat Sherry dan pengalaman MDM Rawani kita. Siapa kata sakit kanser tak boleh ambil suplemen. Jadi kita jangan skeptikal dengan suplemen. Okey. So apa ni? Okey, bagi yang belum ahli tadi, bagi yang belum ahli, kita ada dua keahlian. Di Forever sama ada ahli biasa dengan ahli VIP kan. Okey, so hari Aira sebelum nak habis kan, ada share sikit pengalaman Aira. Okey, Aira join bagi yang apa tak cepat masuk tadi kan. Yang tak cepat masuk. Okey. Aira sharekan sedikit. Okey, Aira join Forever 8 hari bulan 5 under MDM Kak Wani. Okay, 8 hari bulan 5 Aira join ahli biasa and then esoknya Aira upgrade kepada VIP. Sebabnya Aira nampak peluang dekat Forever ni sangat cerah sebabnya bila kita join VIP kita dapat diskaun 30%. 30% tu besar sangat dan kita boleh dengan produk tu kita boleh bantu saudara mara kita kan, mak ayah kita mesti ada sakit lutut apa semua kan. Jadi Aira buat apa? Jadinya Aira cepat-cepat grab VIP. Sebabnya kita dapat peluang tu dekat Forever ni. Sebab kat Forever ni kita ada banyak testimoni yang ada kan. Jadi okay, Aira baca satu ni hadis surah kan. Okay, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala dari kebajikan yang diusahakannya dan ia mendapat siksa dari kejahatan yang dikerjakannya. Surah Al-Baqarah 286. Jadinya kita dekat Forever ni kita boleh buat kita boleh bantu orang untuk sihat dan kita sendiri boleh dapat income dengan join Forever. Okay. Aira share pengalaman. Aira join bulan 5 dan Aira fight untuk
naik supervisor dalam sebulan. Alhamdulillah, Aira dah berjaya dapat income 5,000. Alhamdulillah. Okay, so Aira share ni supaya semua dapat ambil sebagai inspirasi. Kan kita semua dekat Forever ni, kita dah dekat satu platform yang sangat kata dah betul kan. Jadi kita boleh bantu orang, kita boleh sihat, kita pun boleh jadi income. Masya Allah, hebat sangat kat sini kan. Jadi kita sebagai solution ni kan, kita jangan cepat selesa lah. Kita dekat dunia ni kita kena sentiasa memberi manfaat kepada orang. Kan? Sebaik-baik manusia adalah manusia yang memberi manfaat kepada yang sebaik-baik manusia yang memberi manfaat kepada orang lain kan. Jadi insya-Allah semua saya harap masya-Allah okay. Semua dapat manfaat dari sharing kita daripada MDM Kak Wani. So mulai hari ni kita kena cakna dengan badan kita kena sihat, apa semua kita kena bantu orang lain. Okay. Okay, Aira minta maaf anda ada yang tak betul kata. Apa yang baik tu datang dari Allah dan apa yang kurang baik tu datang dari diri Aira sendiri. Okay, kita akhiri dengan surah Al-As. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Okay, terima kasih semua.